Bye. Bye. Besok jangan lupa Himalayan. Salam guys, welcome back to my channel. Kepada siapa yang dah subscribe, thank you. Kepada siapa yang belum, boleh subscribe. Ok, hari ni aku nak cerita dengan korang tentang satu tempat rekreasi yang terkenal dekat Malaysia, iaitu Mima Land. Let's go. So, bagi yang lahir pada tahun 80-an, mungkin mengingati sebuah taman rekreasi yang cukup popular pada ketika tu. So, taman rekreasi yang terkenal pada era 1980-an ni dikenali sebagai Mima Land, yang mula dibina pada tahun 1971. So, nama Mima Land yang agak unik ni sebenarnya adalah singkatan daripada gabungan perkataan Malaysia in Miniature Land. Ia dibina di sebuah kawasan berbukit seluas 300 ekar di Gulu Gombak, tidak jauh dari Kuala Lumpur. So, pembinaan Mima Land dibuat dalam beberapa fasa dan dibuka secara berperingkat. So, fasa pertama Mima Land yang siap pada tahun 1970-an mengandungi 24 buah motel dan 5 buah chalet serta sebuah kolam renang. So, antara tarikan utama Mima Land pada peringkat awalnya ialah Taman Haiwan Prasejarah yang mengandungi binaan model-model dinosaur bersaiz besar yang begitu mengagumkan para pengunjung ketika tu. Beberapa buah filem tempatan pada masa tu juga pernah membuat penggambaran di situ. Pada tahun 1984, Mima Land memperkenalkan pula satu lagi tarikan terbarunya, iaitu kolam renang yang dikatakan terbesar di Asia Tenggara dan semestinya papan luncur air gergasi yang sangat tinggi yang begitu digemari oleh ramai pengunjung. Selain daripada kolam renang yang besar tu, terdapat beberapa lagi bahagian lain, antaranya sebuah tasik untuk bersampan dan memancing, sebuah giant maze dan serta kawasan untuk merentas rimba. Setelah bertahun-tahun Mima Land menceriakan hidup ramai orang, sesuatu yang tak diingini berlaku juga. Satu kemalangan telah terjadi di kawasan papan luncur air gergasi di Mima Land pada Januari 1993 yang menyebabkan kematian seorang warga negara Singapura yang berusia 27 tahun. Kejadian malang itu mengejutkan ramai orang hingga memaksa pihak Mima Land menutup sementara kawasan yang terlibat, iaitu kolam renang dan papan luncurnya bagi dilakukan kerja-kerja upgrading. Dan pada tahun 1994 pula, berlaku kerosakan pada dinding kolam renang yang sama berpunca dari kejadian kecil tanah runtuh hingga menyebabkan air lumpur masuk kolam renang. So, sekali lagi kawasan tersebut ditutup kepada orang ramai. So, pihak pengurusan Mima Land kemudiannya telah diseret ke mahkamah oleh beberapa pihak termasuk agensi kerajaan atas beberapa dakwaan kesalahan, antaranya kelemahan dalam kawalan keselamatan serta menjadi punca kepada beberapa masalah alam sekitar. So, sepanjang pendakwaan kes tersebut, pihak mahkamah telah menghalang Mima Land daripada meneruskan operasinya. So, akibat tidak dapat bertahan tanpa operasi, so Mima Land akhirnya terpaksa menutup terus pintunya buat selama-lamanya pada 1994. Selepas tak beroperasi hampir 20 tahun, terdapat juga banyak kisah-kisah mistik yang berlaku di Mima Land. Jom aku share dengan korang satu cerita daripada satu Twitter Bad Beowulf tentang pengalaman dia membuat research di Mima Land dan perkara mistik yang berlaku di situ. Cerita ni berlaku masa aku form 6. Masa tu aku seorang je tengah cari tajuk untuk tempat buat research. Aku curious gila dengan tempat ni. Aku tanya mak aku, dia jawab gitu-gitu je sebab dia pergi pun time tu masih kecil. So end up aku hantar proposal nak buat kajian kat tempat ni. Time tu aku tak tahu pun tempat ni masih wujud. So masa hantar tu, cikgu siap tanya aku banyak kali, betul ke awak nak buat research kat tempat ni? So aku yakin dengan diri aku nak juga buat research dekat tempat ni. Lepas dah diluluskan, aku ajak kawan baik aku ni, teman aku, alang-alang dia pun nak buat research pasal orang asli dekat Gombak. So tanya orang-orang kat situ, semuanya tanya
So aku tanya semua orang-orang kat situ, semua cakap, buat apa kau nak pergi sana? Sana kan tempat yang bahaya, tak ada orang. So lepas aku penat mencari jalan masuk, datanglah 2 orang mamat, orang asli. So aku jawablah, dan diorang sudi nak tunjuk tempat tu. So rupa-rupanya kita orang dah lalu kat situ banyak kali, cuma tak perasan sebab tak ada signboard. So aku sampai kat tempat tu dah dipagar, macam dah ditutup dan tak dibenarkan siapa-siapa pun masuk. The funny thing is, ada rumah kat situ, cantik, besar, banyak kereta. So kita orang nak tanya tuan rumah in case boleh aku interview diorang. Malangnya salam aku tak berjawab. Kita orang pergi kat tempat tu balik, cuba buka gate tapi berkunci dari dalam. Ada sign tulis jangan masuk dan hak persendirian. So sempatlah aku panjangkan tangan tangkap gambar-gambar ruang antara gate tu. So apa yang gambar yang aku dapat adalah gambar pintu gerbang. Makin berlumut-lumut pokok-pokok bagai. Memang scary habis lah. So sebabkan nak maghrib, kita orang terpaksa turun balik. Tapi hati aku tak sedap, rasa nak selinap masuk je. So a week after that, aku dengan gagahnya pergi sana balik. Demi research aku tu, aku cuba cari jalan masuk. Dari kiri pagar sampailah ke kanan pagar, tak ada jalan masuk. So end up, aku bengkok sikit gate antara ruang tu untuk aku boleh keluar masuk. Dah masuk sana, ya Allah, seram nak mati bai. Rasa nak keluar balik tapi macam ada something memanggil-manggil aku masuk. Tak nak aku masuk lah. Memang hutan habis tempat tu. Aku tak nampak apa-apa bukti kewujudan benda alami sebab memang tertutup habis dengan pokok. Jalan jauh sikit dan dah start nampak dinosaur tu. Seram weh, dah lah nampak T-Rex tapi yang dah berlumut lah. Orang boleh bayangkan macam mana aku rasa time nampak dinosaur tu. Dalam internet lain tu, depan-depan nampak real. So dengan berlumut-lumut kat badan benda lah tu, aku rasa macam Jurassic Park pula. Tengah seronok-seronok aku angkat gambar, aku dengar ada orang menjerit, "Oi, siapa kat dalam?" Aku pun berhentilah berjalan. Aku senyap je, but then dia jumpa dengan berpeluh bagai. Dia tanya aku, "Awak dengan siapa? Ada minta kebenaran?" Aku giling je. Dan dia suruh aku ikut dia. Aku ingatkan dia nak tangkap ke apa. Rupanya dia nak tunjukkan aku lebih lagi. Main pool, van Mimaland, arcade. Dan dia suruh aku ikut tu. Dia senyap je. Lepas dah habis, baru dia cakap dia cuma risau kalau ada yang tersesat sebab ada kes sebelum ni. So aku pelik jugalah. Aku pun tak tanya lebih-lebih sebab tengah confused plus pelik. Dan dia tunjuk kat aku arah keluar tadi. Aku tanya balik dia nak pergi mana. Dia senyap je. Aku pun tak syak apa-apa lagi. Dah sebab dah dapat apa yang aku nak. So keluar je situ, aku tak nampak apa-apa kenderaan orang tu bawa. Aku just syak orang tu duduk area situ lah. Bila aku jalan sikit, aku pusing belakang. Orang tadi tu tiba tak ada. Okay guys, so itu mungkin salah satu cerita yang kita dah dengar. So mungkin banyak lagi cerita lain. Biasalah tempat yang kau dah tinggalkan lama-lama mesti adalah benda yang menumpang kan. Betul tak? So, thanks for watching. See you in the next video. Ciao.